Ada rekod. Okey, terima kasih. Kawan lain tak ada ya? Tak boleh. Setiap banyak pula ya. Iron tak on. Ni dah ni. Dah okey. Okey. Tak dengar. Saya baru dengar. Tak ada unmute tu. Tadi okey kan? Clear tak? Dengar. Tadi dengar kan? Tadi mereka kata okey kan? Bila? Okey, jadi kita mulakan majlis tazkirah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Asyraqat nurullah wa zahara kalamullah wa sabata amullah wa nafahakamullah. Tawakkaltu ala Allah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Jadi kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana menyusun takdir kita untuk hajat kita lah, rutin kita, bulanan kita. Kan dengan kerjasama tuan-tuan, kita tengok bagus ada admin daripada peserta, sahabat-sahabat yang datang. Kerjasama cukup hebat lah, cukup seronok dapat berjumpa tuan-tuan kan. Ikut apa nama tu, tak ada kata orang kesukaran. Saya tengok tak ada kesukaran, semua jadi mudah. Sebab apa? Iradah kita, niat kita, nawaitu kita kan. Innama amalu binniat itu tadi. Benih niat tuan-tuan tu cantik. Jadi bila benih niat tuan-tuan yang dalam hati batin kita tu cantik, maka Allah akan susun takdir kita pun cantik. Kalau kita benih hati kita tak elok, yang datang takdir yang terzahir pun kacau bilau. Tuan-tuan perhati dia sendiri kan. Jadi kita bersyukurlah. Maknanya tengok datang pun cuaca pun bagus, hujannya rahmat Tuhan kan. Jadi tak ada halangan apa-apa. Jadi syukurlah tuan-tuan ikut SOP apa semualah. Okey, jadi kita pemilihan masa setelah selesai majlis tawajuh kita, sambil sahabat-sahabat yang dalam online, sahabat-sahabat yang berdepan, syukur ada kerjasama sama-sama kan. Jadi di samping tu pengisian kita buatlah sebagaimana biasa. Supaya tak adalah kita datang daripada jauh, datang tiba-tiba tawajuh balik saja tak seronok juga kan. Jadi kita tak nak macam tu. Kita isi sikit sebanyaklah dalam masa tempoh yang ada 30 minit, insya-Allah kita penuhi dengan pengisian. Jadi dalam tajuk hari ini kita nak ambil kepada pengisian pengertian bahasa sufi ataupun term-term yang digunakan, istilah-istilah yang digunakan dalam Jalan Aribillah. Yang mana teman gali lah sikit sebanyak. Sebenarnya banyak lagi lah, tapi sekadar ini kita ambil sikit-sikit. Yang pertama disebut ahdiah. Yang ni ahdiah ni dalam istilah tauhidnya kita faham sebagai keesaan. Keesaan Allah yang mana tidak berbilang-bilang. Allah tu esa. Esa satu. Yang mana satu tidak ada berpecah-pecah, tidak ada berbilang-bilang, tidak boleh dibahagikan. Bagaimana yang kita faham ahdiah wahdah. Jadi keesaan Allah. Maknanya bila kita dalam solat tu sendiri, dah nyata dah tauhid kita kan. Kita duduk ma'bud kita kepada Allah yang esa, yang tak dapat digambarkan, yang tidak dapat dihinggakan kan. Itu cuma dalam khusyuk tu tadi, kenyataan wujud Allah yang esa tu tadi nanti akan dapat kita rasai dari sudut musyahadah kita, penyaksian hati batin kita kan. Yang ni tak dapat kita nak gambarkan macam mana. Jauhilah kita daripada itikat-itikat yang batil, mujassimiyah, apa nama tu, Mu'tazilah kan. Benda-benda itikat yang
bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, kan. Kalau kita kaji rajin lagi, kita mengkaji sifat 20. Ada masa nanti kita sentuh sikit sebanyak tentang pengisian dalam sifat 20 yang diasaskan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari itu semua tu kan. Ulama-ulama yang mutabarah dari segi pengisian ilmu ketuhanan. Okey, nombor 2 disebut sini hudur. Dalam hudur ni selalu teman sebut dalam pengisian kita hari-hari. Sama ada dalam WhatsApp kan, dalam sembang. Hudur tu maksud hadir, kenyataan rasa. Macam tuan-tuan dalam tawajuh kan, hudur rasa. Maknanya hadir perasaan kita, kehebatan kita, kenyataan kebesaran Allah tu hadir. Masing-masing ada tu dia, tahqiq masing-masing tu. Macam ni Haji, macam ni Yen, macam ni Zakwan, Zuhairi macam ni, Anip macam ni. Masing-masing ada hadir. Kenyataan rasa itu. Jadi yang penting kita, Allah Ta'ala bagi kenyataan tu rasa mengikut kapasiti, potensi masing-masing hati masing-masing. Dia tak sama. Tetapi dalam kita mendaki jalan al-suluk aribillah ni, perjalanan tu kita ikut. Apa yang kita dalam silibus kenyataan jalan zikir tu kita ikut. Kalau siapa dah sampai dalam tarjihnya begini, ikut itu. Ikut zikir khususnya ikut. Dah dapat kenyataan ukur bilahnya, ikut je step by step kan. Siapa yang dah suluk ada pengkajian dia pula berbeza-beza kan. Kemudian seterusnya disebut tahqiq. Tahqiq ni berbekas. Maknanya sesuatu yang terbekas pada hati. Maknanya membawa kepada kenyataan hakikat, berbekas hakikat. Maknanya di sini apa yang kita buat ni ada hakikat dia. Tawajuh tu apa hakikat dia? Maknanya nak menghadap hati kita kepada wajah kebesaran Allah. Tawajuh, wajah tu wajah ya kan. Kita selalu sebut dalam iftitah kan. Jadi sini tahqiq tu berbekas. Apa yang kita buat tadi tu berbekas. Macam orang kata dalam solat kan, khusyuk. Khusyuk tu hakikatnya kita asyik. Itu kalau kita tidak berbuat solat tak ada berbekas tahqiq tu, maknanya tak ada khusyuk tu, jadi buat kita apa dia? Takbir, tak orang takbir, imam takbir, kita takbir, orang imam qiyam, kita qiyam. Fikiran kita tak berbekas tahqiq, hakikat yang kita sedang mendirikan solat tu. Jadi rugilah. Tak nak kita sebut sebagai neraka wil lah bagi orang yang solat, yang lalai dalam solatnya. Kita tak nak macam tu. Kita nak masuk jalan aribillah ni, kita masuk pada kenyataan hakikat tu supaya kita arif billah, kita kenal dengan Allah. Mana kita nak kenal Allah dengan bantuan Allah. Jadi di situlah letaknya orang kata hakikat apa semua. Tetapi itulah jalan kita ni, syariat, tarikat, hakikat, makrifat dia sekali. Dia tidak ada soal kita nak meminggirkan tarikat. Dah dapat syariat, tarikat kita tinggal. Dah dapat tarikat, hakikat kita tak lepas. Dah sampai hakikat, makrifat tak sampai, tak lepas kan. Tak nak, kita selusuri satu-satu. Jalan satu-satu. Cuma tugas teman mendorong kawan-kawan kan. Mendorong teman tu dia didik oleh guru pun macam tu juga, mendorong oleh syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Kata kita kalau kita contoh kita tinggalkan syariat kita ataupun kita pelekehkan syariat, tarikat kita buat guru bagi kita ikut jalan-jalan, tapi najis dalam segi kita mensucikan najis tubuh pun tak lepas kan. Bersuci tak lepas, taharah tak cantik. Macam mana tak taharah batin kalau taharah zahir pun tak cantik, istinja pun tak tahu kan. Kata tuan guru teman kan. Kita tak selesai lagi urusan syariat. Tak boleh juga. Mesti cantik semua, elok jalan kan. Umpama kata tayar 4 kenderaan, mana ada tinggal salah satu. 4 tu berjalan serentak. Mana ada tayar sebelah buang kita jalan sengit pula. Perjalanan kereta tak cantik lah. Jadi tak boleh macam tu, tuan guru teman pesan gitu. Kemudian yang seterusnya jazbah. Jazbah ni ada perkataan jazabah. Yang mana maksud dia tu tenaga yang berdaya tarik, sifat dia menarik ke arahnya. Dalam kita sebut ni jazbah ilahiyah. Jazbah ilahiyah maknanya
Dalam kita bertawajuh tu, kita makin asyik, makin tertarik kepada Allah Ta'ala. Maknanya nak mendekatkan hati kita taqarrub ila Allah. Dalam keadaan orang yang betul-betul khusyuk, dia akan makin lazat, makin lazat, makin lazat. Dia mesti duduk dalam, mesti makin asyik, makin asyik, makin asyik. Dalam tawajuh tu tadi. Tapi cuma dalam permulaan tu biasalah terganggu sedikit sebanyak. Tengah fokus, terlintah-lintah. Itu normal. Kata dia, Tuan Guru katakan satu kalam, dia kata, pencuri tak akan masuk ke dalam rumah yang tidak ada apa-apa. Begitu juga kita, jalan-jalan ni. Kenapa lintasan tu datang? Umpama kata pencuri. Pencuri datang pasal dalam batin kita, hati dah ada sesuatu. Itu pencuri nak kacau. Katakan rumah je besar kosong, pencuri nak masuk apa-apa. Dia membuat tak reti, buat apa kan? Begitu juga hati kita. Selagi kita ada lintasan, bermakna dalam batin kita ada something yang berharga. Waktu tu lah syaitan akan cuba nak kacau kita. Jangan kita kata, aku tak boleh lah, tak boleh fokus. Sebenarnya dalam batin kita dah ada something. Sebab kita dah ada iradah nak menuju kepada Allah. Jadi syaitan ni tak akan bayuhkan. Tak boleh jadi. Dalam batin ni dah ada something ni, aku kena curi ni. Dia masuk lintah-lintah tadi. Jangan ingat kita ni terganggu tu, aku susah hati kotor. Dah, itu mungkin orang fiqh, tak apalah. Dia nak beranggapan diri dia, tak apa, tak masalah. Dia ada dorongan juga untuk memperbaiki diri. Tetapi bagi orang kalau dah masuk kepada martabat jalan arabilah, tarikat dan menuju hakikat, sebenarnya bila kita datang lintasan, bermakna batin kita telah ada something yang berharga. Jadi kita teruskan saja, lantaklah benda tu lintah, kita mana tahu lah kita tengah ada kenyataan kebaikan dalam batin hati kita tu, lantaklah lintasan tu sampai kan. Itu maknanya kita ignore dengan kalimah ilahi anta maksudi wa ridha kalimat terbi. Lama-lama lintasan tu akan lenyap. Tidak Okay, kemudian seterusnya wahdatul. Wahdatul ni maknanya pandangan kita ke arah yang esa kan. Maknanya pandangan kita wahdatul. Kan orang kata wahdatul wujud, wahdatul syuhud. Kita tak nak sentuh bab. Itulah cuma dalam wahdatul ni, setiap tuan-tuan tengok alam ini membawa kepada wahdatul itu tadi. Pandangan keesaan. Apa yang dipandang, tak kira lah tuan-tuan pandang kucing ke, pandang makhluk ke, pandang bos ke, pandang kenyataan takdir yang datang ni ke. Kita tak ada berpisah daripada memandang keesaan Allah. Wahdah. Kata orang dalam satu kali kalam ketuhanan dia, wahdah fi kasrah, kasrah fil wahdah kan. Pandang yang banyak pada yang satu, pandang yang satu pada yang banyak. Kita tak kupas itu, tapi itulah kenyataan dia. Bila kita memandang something, tak putus kita bagi yang berzikir apa martabat yang kita dah dapat, apa jazam kafi yang dapat, tasdik Allah kan. Jadi pandang apa pun tak putus ingatan kepada Allah. Kan sampai Tuan Guru melawak, kita pandang jalan maksiat tu, contohlah kita nampak orang pergi disko ke, orang pergi nampak perempuan terbuka aurat pun, kita tak ada kita membawa kepada nafsu. Melihat kenyataan shape perempuan cantik pula, kita pun akan puji betapa cantik Tuhan buat, sampai makhluk lemah nak memandang ni, dah sampai bergetar hati kan. Melihat makhluk punya kecantikan itu baru dalam dunia yang Allah nyatakan bentuk makhluk dia sampai lemah iman seorang lelaki kan. Melihat kecantikan macam perempuan, tengok lelaki handsome boleh bergoyang berlari lah, apa orang kata sekarang ni kan. Itulah bagi orang arif dia melihat kebesaran Allah, getaran penciptaan Allah. Allah tu Maha Mencipta kan, semua maha kan. Jadi apa yang kita nak jadi? Aku tak boleh tengok lalai. Tu bagi yang mungkin lah nafsu dia tak dapat wahdah tu tadi kan. Tapi bagi kita latih. Tuan Guru selalu melawak, tapi dia melawak tu bahasa dia mendalam, dia bagi kiah kan. Sebab macam tu kan. Selama ni kita sia-siakan pandangan kita ni, panca indera mata ni. Memanglah dalam segi fiqh ni kita tunduk pandangan, itu tak ada soalnya. Cuma dalam tunduk pandangan tu tadi, anda kata kita melihat tu tadi, tak ada lalai lah. Khairullah tu dah tak ada pada kita kan. Orang kata ghaflah kan.
Setengah tu dia rasa diri dia lalai, dia tunduk, tak apalah. Cuma bagi orang dah masuk next step kepada aribillah ni, dia dah dapat melihat. Setiap juzuk yang Allah bagi pandangan tu adalah dalam bentuk suruh dia pandang. Alam ni alamat kepada kebesaran Allah. Bahasanya alam tapi membawa kepada alamat, addressing kan, addressing kan, mana addressing itu nak menunjuki kan. Sebab kita tahu alam ni Allah yang mencipta. Itulah kita hafal yang tu. Orang apa nama tu, kita mana kata taklid, iman taklid kan. Kita nak iman tahqiq. Tak apa, dulu mungkin kita darjah 5, darjah 6 iman taklid, ikut je. Ustaz kata itu, kita pun ikut itu kan. Tapi dah kita umur kita nak meningkat, dewasa, dah lama sedikit demi sedikit, dah nampak, oh macam ni. Jadi tak adalah kita rugi kan. Tak naklah kita jadi manusia yang dalam kerugian kan. Rasulullah saya kata. Melainkan mereka yang pesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan kesabaran kan. Gitulah. Kemudian di sini waham. Waham ni lebih kepada goyah. Dia lebih waham ni, was-was ni masih lagi 50-50. Waham ni bawah daripada 50-50 lagi. Contohnya wahamnya, dalam dia orang yang apa nama tu, tak ada menuntut, tak ada mengaji, tak ada menuntut mengkaji ilmu-ilmu apatah lagi ilmu tauhid. Dia faham lah, Allah ni ada ke? Dia dah faham. Was-was tu tak apa lagi, 50-50. Kejap rasa kita nampak Allah, kejap tak rasa tak ada Allah kan. Itu 50-50, faham tu. Lagi teruk daripada was-was. Ini sebut ni furuk. Furuk ni hal-hal yang ranting lah. Hal-hal yang ranting yang tidak bukan soal usul lah. Dalam kalau soal usul, soal yang terpenting dalam agama, contoh akidah, memahami sifat-sifat ketuhanan, memahami rukun-rukun iman, itu soal usul. Kalau furuk ni yang ranting-ranting lah. Soal apa nama tu, mazhab, apa nama tu, sedikit khilaf, soal khilaf sikit-sikit hal dengan bab apa nama tu, mazhab. Contoh setengah mazhab menganggap anjing itu bukan mukhalazah, kerana mazhab tentu mereka kata bukan mukhalazah, jadi khilaf kan. Tapi macam kita mazhab Syafi'i, kita anggap anjing itu mukhalazah. Masing-masing lah, kita tak ada soal itu, bukan soal usul. Soal furuk, furuk ni banyak hal lah, sebut khilaf tu furuk lah. Okay, disebut anti tahrah, disebut penyucian, tahrah penyucian. Tahrah batin, ya ni disebut tahrah batin, maknanya melihat apa nama tu, membuang sifat-sifat mazmumah diganti dengan sifat-sifat mahmudah. Itu taharah batin lah. Kalau taharah zahir, kita tahu macam kita mandi wajib, berwuduk kan, mensucikan najis, najis mutawasitah, najis mughallazah, macam mana samak dia, sertu lah apa kata sekarang kan. Taharah pencucian lah. Okay, ini seterusnya maknawiyah. Maknawiyah sama sebut. Maknawiyah ni teras atau memakna. Maknanya apa yang di sebalik kedirian makna tu, maksud di sebalik kenyataan yang kita buat, maknawiyah. Rahsia makna, mana makna lah. Macam kata-kata makna hakikat, maknawiyah kepada surah Al-Fatihah. Apa maknawiyah? Sambil kita baca makna satu-satu, tetapi di sebalik itu ada maknawiyah tu. Maknawiyah ni maknanya selalunya teman akan buka dalam tarjih lah. Lebih kepada tarjih. Maknawiyah tu berbekas pada pengertian hakikat dia. Seterusnya alam malakut. Alam malakut ni, malak ni kerjaan. Malak. Maliki malak tu maknanya kenyataan kerjaan Allah. Maknanya ada sabit kita lihat alam jin, alam syaitan, alam kemalaikatan, alam apa nama tu, contohnya langit, lapisan langit, atau alam malak lah, malakut. Dia lapisan. Kalau kita sebut malakut rendah, itulah yang kita, soalan kita manusia yang menuntut kepada jalan keasyikan pada minta pertolongan jin tu, malaikat alam malakut rendah lah. Dia ada bezalah, alam malakut ada alam jabarut. Alam jabar tu maknanya dah masuk kepada kebesaran Allah. Orang yang asyik dengan kebesaran Allah dari segi sifatnya, kadang-kadang dia lebih suka kepada apa nama tu, macam alam jabarut kebesaran Allah, dia akan berbicara tentang alam barzah, alam apa nama tu,
kisah daripada di sudut syurga neraka, tu alam jabarut lah. Itu dia ada martabat hati masing-masing tau. Alam jabarut, malakut, alam lahut. Lahut tu dia dah tu cerita lain lah, tapi saya tersentuh lah. Dia dah lebih kepada keasyikan ketuhanannya, lazat dengan Tuhan. Macam kita lihat alam lahut, siapa dia? Rabiatul Adawiyah kan. Nama-nama tu yang wali Allah yang perempuan, yang kaum Hawa kan, dia asyik. Kalau kita tengok baca dia, orang yang asyik dengan alam lahut, maknanya dia tak sampai dia menolak pinangan wali yang nak meminang dia, nak mengawini, menikahi dia, tak nak. Dia tak apa, kau bazirkan masa. Kita tengok lafaz-lafaz dia pun dah macam, tinggi ni kan. Mana dia duduk dalam alam lahut, kelazatan dengan Allah. Jadi orang macam ni, dia dah memang tak campur dengan makhluk lah. Itu memang dia duduk dalam ketuhanan. Macam apa? Allah Ta'ala tu bersifat dalam kedirian ketuhanan. Mana ada Allah Ta'ala bercampur dengan makhluk kan? Tak ada. Jadi makhluk yang Allah nyatakan dalam martabat lahut ni, orang-orang tertentu je. Orang tertentu je. Berlaku ni cuma sentuh sikit cerita pengalaman teman lah. Dalam suluk, ada satu orang tua, ada nama Pak Ali. Cuma mungkin dah pernah sembang. Dia dah bersuluk, kami bagi makan. Satu hari orang lebih kurang waktu satu keadaan tu, kami semua lupakan Pak Ali tu. Tak bagi makan, dia duduk dalam bilik dia. 3-4 hari tak bagi makan, tak bagi minum, tak bagi makan. Kawan tu duduk tunggu. Boleh lupa rupanya kedudukan alam makam hati waktu tu Pak Ali tu. Dia pun tak ingat nak makan, dia tak ingat nak minum. Orang yang luar pun tak ingat nak bagi dia makan. Tetapi dia duduk steady. 3-4 hari tak makan, tak minum, dia steady. Menunjukkan dia duduk, kedudukan hati dia waktu dalam suluk tu, dia dah duduk dalam alam lahut. Jadi bila lahut, mana ada perlu makan minum. Yang kami dulu pun dah lupa nak bagi kan, dia pun tak lupa nak minta. Macam mana dia steady. Tu berlaku. Tetapi sifat manusia memerlukan makan. Cuma Allah nak tunjuk 3-4 hari lebih kurang dia tak makan, dia tak ada apa. Cuma bila orang hari keempat lebih kurang, baru orang perasan, dia tak pergi Pak Ali, dia pergi, kami pun terpa dia. Dia pun senyum, relax. Tapi dia duduk, itulah Tuan Guru kata, ni lah orang yang Allah cecahkan, dia celupkan sedikit dalam alam lahut. Itu dah keadaan dia. Kita bukan nak setengah jalan, dia tu hafal je lahut, jabarut, malakut, alam, macam-macam dia hafal kan. Storyteller boleh je, tapi rugilah dia satu sudut dia tak mengalami pun. Dia cerita je kan. Kita tak jalan, kita menempuh. Kita kan suluk dia menempuh. Bukan suluk satu program macam motivasi kan. Semua orang tak faham. Mesti kursus seminar pula kan, bawa paperwork. Mana ada paperwork, tanya je. Ada paperwork. Jadi itulah kadang. Jadi tuan-tuan yang dah melalui suluk, beruntunglah sebahagian tu dah menempuh kan. Ada rahsia-rahsia tu, cuma tak boleh nak buka lah rahsia sahabat-sahabat kita kan. Tuan-tuan alami ni macam mana nanti. Macam ni lah, lebih kurang ni lah perjalanan kita. Ahli tawajuh, itu minimum lah. Kata ranking kata orang tu corporal lah kan. Maksud ahli tarjih, nak naik sikit saja ni kan. Ahli suluk, dia nak naik lah, nak naik lesson muda ke apa. Ni paku berapa paku tu, sikit-sikit naik. InsyaAllah. Rahsia dia jalan kaji sama, tapi dapatan tuan-tuan berbeza. Mungkin ajab macam ni, Islam macam besok Iyam macam ni, besok Haji macam ni, berbeza ikut potensi kan. Nabi pun berbeza, makam kedudukan. Nabi Isa macam ni, Nabi Daud kelebihan memang besi dengan besi. Nabi Ibrahim tauhid dia, Khalilullah. Nabi Isa Ruhullah, Naji Allah. Nabi Nuh. Kedudukan Allah Ta'ala pun ada bagi potensi setiap Nabi tu, jangan ingat sama. Cuma Rasulullah tu ada khusus dia. Habibullah tu special sikit lah. Dia kata kekasih kita, kalau dapat kekasih berjaga, belajar, bagus KFC macam-macam kan. Tuan-tuan dah biasa nak sebelum nak bertunang ada kekasih dulu bahasanya kan. Kita rasa lain, duduk dengan dia pun lain. Berasa energi tu pun lain kan. Tuan-tuan masing-masing dalam pengalaman kan, gitulah. Okey. Jadi berapa minit dah ni Abdul Hanif? 7 minit ya, kita sentuh sikit lah. Kita makna tu ya, dalam malakut dah.
Okey, Rabbaniyah ni maknanya ketuhanan disebut sirrul Rabbaniyah, selalu sebut perkataan dengan rahsia ketuhanan yang sampai. Rahsia ketuhanan yang sampai itu berbagai bentuk lah. Kalau dalam kitab Al-Lumak itu ada baca kitab Al-Lumak Tebal, dia bercerita kata hal dan maqamat. Hal dan maqamat maknanya kedudukan hal mati manusia yang berbolak-balik sampai kita menempuh kedudukan macam kita sebut hal ni contoh dia sampai mahabbah. Mahabbah tu maknanya seronok dia merasakan dalam solat dia bercinta. Kedudukan hati bercinta, dia rasa tak macam tak menyempat-nyempat je nak masuk waktu zuhur tu, dia seronok nak tunggu. Tu mahabbah tu. Macam orang nak bercinta nak tunduk buat date kan. Dengan solat tu dia ada perasaan mahabbah sampai. Cuma dalam hal ni dia besok dia akan berubah. Mungkin pertama dia dalam solat dia. Kemudian mahabbah dia dah berubah. Dia melihat makhluk tu dia rasa sayang sama makhluk. Hal tu berubah. Besok berubah pula. Daripada hal tadi, dalam berubah hati dia berbalik dalam soal-soal sir ketuhanan Rabbaniyah tadi, besok akan berubah menjadi makam. Dia dapat hal mahabbah, besok kedudukan makam hati dia berkekalan mahabbah. Berkekalan mahabbah tu berubah kepada akhlak. Bila kata makam dia berkekalan. Dia jadi baik dengan sesama manusia, tak kira Islam apa, dia berkasih sayang. Macam kita lihat kedudukan Nabi Muhammad kita lah, baginda Rasulullah SAW. Bagaimana dia berupaya meladeni, melayani orang penduduk Taif sampai dia malaikat, walaupun penduduk Taif baling Rasulullah dengan najis dengan batu, malaikat nak naik bengang lah, dia kata izinkan aku terbalikkan gunung Taif ke atas. Tapi bagaimana Rasulullah disebabkan kedudukan mahabbah dia, kecintaan dia, jangan dia mau tak mengetahui. Jadi bagaimana kita lihat seorang Nabi boleh buat begitu, kenapa? Pasal kedudukan makam hati dia special dengan Allah, mahabbah. Jadi yang kita akan lihat bahawa Rasulullah punya kedudukan makam mahabbah tu kita kena latih lah, sebab kita dah mengaku bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah dan tauladan kepada umat. Jadi kalau Rasulullah boleh duduk makam mahabbah, takkan kita nak duduk makam kejam juga. Kita nak makam samsing juga kan. Tak boleh, kita kena cuba ikut kan. Makam mahabbah Rasulullah macam mana kan. Tapi berdikit lah, mungkin sikit kasih sayang kan. Macam mana kita dengan anak pun cukup lah. Kalau anak buat kurang ajar, nak lempang. Tapi akan berubah sikit kan. Makam sabar tak akan sampai. Sabar tu hasil daripada mahabbah. Kalau tak ada kasih sayang, boleh tak kita bersabar agak-agak. Bini kita contoh buat kurang ajar, ya aku tampang kan. Tapi kalau kita ada kasih sayang, lebih kurang nak acah-acah, dia jadi tak boleh kan. Sebab apa? Hasil tu batin kita yang terbentuk daripada Nur Muhammad tadi. Teladan daripada Rasulullah tadi kan. Kalau kita tak ada mahabbah, macam mana nak sabar? Sabar tu bukan macam jaga aku sabar, aku ada limit. Limit tu bukan sabar tu, autang. Macam mana kan? Teman kaji juga. Sabar ni ada limit kan? Sebenarnya yang limit tu Gunung Merapi. Dia nak tahan meletup juga kan. Apa benda je kan. Jadi sabar ni adalah hasil kedudukan batin dia, mahabbah. Cuma pemahaman orang biasa melihat sabar dia kata ada limit. Terpulang dia punya cara masing-masing lah. Kita pengharusan kita berbeza. Alhamdulillah ni. Kan? Itulah keadaan dia lebih kurang ya, insyaAllah. Ada lagi berapa minit? Tak biar. 2 minit. Baik. Jadi kita sebut tadi alam Jabarut tu mana sentuh, alam kebesaran Rabbi, alam kebesaran Allah. Okey, Rahmaniyah tu kepengasihan lah. Tadi dia relate dengan mahabbah tadi. Sir yang tersembunyi lah, selalu kita sebut sir yang tersembunyi di dalam batin kita. Sir kan. Sir khafi. Sir ni tersembunyi atau rahsia, khafi ni yang tiada berkalam. Khafi yang tersembunyi lagi kan. Macam kita kata zikir khafi kan, tersembunyi. Sir ni ada dalam lebih kurang dia relate dengan khafi tadi. Sama-sama tu seiring umpama kata kaki kanan dengan kaki kiri lah, sir dengan khafi tu sama lah. Lahut dan sebab tadi kenyataan wujud zat tadi
Bila kata kenyataan alam kedirian zat. Kedirian zat tu maknanya kedirian Allah Ta'ala yang bersifat laisa tadi. Itu maksud dia. Kalau jangan kita bila dalam kita nak sebut zat, terbayang zat mineral lah, apalah. Otak kita biasalah dalam sekolah kan. Zat macam mana? Zat Tuhan kan. Ada mineral C1 magnesium, koprom apa kan. Rapid-rapid kan. Itu kita kena baca dengan ilmu tauhid. Bahawa teman sembang, wah, zat tu diri Allah Ta'ala. Macam kalau kata zat, contoh zat Anip, mana nak tunjuk zat ni? Tangan. Tangan sifat Anip je. Zat tu yang diri yang paling halus yang tak dapat diumpamakan. Begitulah nak kita mahamkan zat ketuhanan yang tak dapat dihingga, tak dapat ada bayangkan umpamakan. Cuma waktu akhirat besok Allah menunjukkan wajah zatnya. Macam mana? Nanti kita akan melihatlah. Masing-masing itu kata orang itu Allah nak surprisekan kita. Kita dapat kita nak bayangkan. Jangan jadi orang kufur, orang kafir, orang agama yang bukan duk bayangkan tangan panjang lah, belalai gajah lah, apa bukan kan. Itu semua batil tu. Walaupun dari hakikatnya mereka nak menggambarkan sifat Tuhan tu. Sifat Tuhan yang maha zat, maha qahar, pemaksaan, yang maha pengasih, dia buatnya perempuan cantik. Dia pun nak menggambarkan sifat Tuhan tu dalam bentuk makhluk yang jisim. Itu batil lah. Batal, habis. Itu pasal dia diturunkannya wahyu, diturunkan Rasulullah, mendorong kita memperbetuli balik tauhid tu. Dia turun dari ulama Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, yang Allah turunkan hidayah-hidayah dalam bentuk mana makhluk tadi kan. Dia turunnya Nabi, dia turun ahli ulama kan. Pasal kita nak tentang ulama pula. Bukan sekarang ni kan, kaum W ni tahu je lah kan. Sebut W je lah. Tuan-tuan tahulah. Kan. Volkswagen. Volkswagen je dah. Teman nak perli orang tu selalu guna kataan sini-sini je. Ni satu lagi, last sekali lah. Kauniyah. Sebut dalam kasyaf ni ada dua. Dia selalu sebut kasyaf rahmani, kasyaf kauniyah. Kasyaf kauniyah ni lebih kepada nak melihat makhluk lah. Dalam perbomohan selalu ada. Sekian ini kamu ni 3 ekor atas belakang ni. Itu kauniyah, kebendaan kan. Kebendaan. Selalunya kauniyah ni dia menggunakan bantuan alam malakut tu tadi kan, alam jin. Jadi alam jin ni bukan apa rosaknya, dia ada jazbah. Dia bila orang yang mengaku duduk dalam ketuhanan tetapi dia menggunakan khadam jin, sebenarnya dia tertarik pada khadam jin tu lebih. Kita lihat sahabat kita yang duduk guna jerai dalam kemah kan. Dia contoh pakai saban jubah apa, tapi nak ke mana hala tuju dia. Teman pun dah bertembung lah. Sebab dia lain macamnya film ni nak ke mana? Nak ke mana? Laluan dia teman lenggang kampung macam tu. Cuma bila duduk kat kemah ni, teman kata kenapa? Dia pun buat apa dalam ni? Dengan tasbih dah betul dah. Tapi energi tu lain macam tau. Tak naklah tegur orang saat ini bertumbuk. Pulak gaduh. Jadi nampak. Tapi itulah Tuhan nak tunjuk. Rupanya dia pun minat kepada kauniyah kebendaan. Makrifah kita kenal lah, maksud dia kenal dengan keyakinan yang sempurna. Dah habis satu page sikit. Tarikah jalan yang tersedia. Perjalanan lah. Perjalanan kita mendaki tu lah. Perjalanan. Kalau kita tengok naik bukit tu, kata dia ada track. Ada track tangga nak naik kan. Itu maknanya dah jalan Muktabarah tu dah tersedia lah jalan tu. Kita ikut je. Macam orang selalu hiking apa benda naik bukit tu kan. Dah tersedia tapak-tapak tu, kita cuma ikut je kan. Uslub, ini uslub tu cara lah. Mana uslub tu cara, macam ambil wuduk macam mana. Uslub orang, jalan, uslub, kaedah, mazhab. Masing-masing ada uslub ni. Okay, ni helai yang kedua ni kita sentuh lain kali lah insyaAllah. Jadi 30 minit ni kan. Habislah. Jadi cuma buka sedikit sesi soal jawab pun ada nak tanya sikit-sikit lah. Okey. Ada pertanyaan ke? Jangan teman buka mikrofon tu. Tak ada ya? Ya? Senyap tak dapat. Ni teman cabut. Tak.
Tak boleh dah taknya apa yang tanya. Dari segi utuh kan. Dari segi utuh. Jadi lagi perasaan tu utuh tu memang nak rasa lah kan. Nak rasa sentiasa relax, tenang semua. Tapi biasanya sebelum ni kita berfikir kan. Kalau utuh tu kita dapat rasakan fikir. Tapi sekarang fikir tu dah tak ada. Tapi kita tak stay tenang, relax. Macam maknanya di situ jazmah berzikir itu dah sustain, maknanya dah berbekas. Dan berbekas maknanya dengan rahmat Allah Ta'ala tu dia duduk istiqamah. Dari segi zahirnya kita ada istiqamah, dari segi perbuatan amalan kita rasa ringan nak buat. Istiqamah rohaniah dia akan berbekas pada dalam bentuk nur. Dalam bentuk nur tu maknanya tenang dengan lapang, dengan basit dengan lapang. Berjalan serentak pada batin, maknanya dia nak menuju kepada jadi sekarang ni makam hal kita rasa tenang apa semua tu. InsyaAllah dah lama nanti berbekas dia akan duduki pula makam maqamat. Dalam hal tu akan berubah jadi maqamat. Tunggulah apa Allah nak bagi. Dari tenang tu nanti kita akan berubah. Mungkin nafsu kita berubah naik daripada lama-lama benda mutmainah. Mutmainah kita kadang-kadang kita dapat mutmainah tenang baik. Cuma takut mutmainah kita tu berbolak-balik je lah. Pembukaan yang tenang tadi adalah pembukaan kepada mutmainah yang kekal. Yang mana yang disebut dari surah Al-Fatihah yang kedua ayat nafsu. Kita hendak mutmainah kita berkekalan waktu kita dijemput Allah, waktu nak kembali. Kita nak kembali kepada Allah biasa disebut dalam bahasa kata. Meninggal dah mati lah. Cuma dalam mati tadi kita dapat mati yang VIP. Yang mati yang dijemput tadi, yang dah disebut kan. Kalau kita dah mati dalam kembali kepada Allah dalam dijemput, kita rela tu kita kena bahasa. Rela Allah bagi kad special. Kita sendiri nak keluar. Satu hadis berkenaan dengan kematian kan. Sampai malaikat komplain, roh tak nak keluar. Rupanya roh tu nak berjemputan direct daripada Allah. Allah pun bagi satu benda macam tanda lah kepada tangan malaikat. Dia letak kepada wajah si mati nak kembali tu. Barulah roh tu nak keluar. Ada hadis panjang lah. Barulah roh tu melihat maknanya bukti Allah jemput dia, baru dia nak keluar. Rela hati nak keluar. Bila kata rela hati nak keluar, umpama dia sebut dalam satu hadis, air yang keluar mengalir dengan lembut kan, keluar pun dengan lembut buka. Berbanding dengan orang yang kufur. Bila kata kufur, Allah benci nak jumpa dia pun benci jumpa Allah. Jadi malaikat dia nak hantar je kan. Roh ni tarik hantar. Malah ditempatkan di tempat yang kemekaan dia dicicitnya di penjara kan. Dalam alam barzakh tu penjara, apatah lagi akhirat. Seksa kan kemekaan Allah mendahului kat tadi kita nak berani. Cuma kita latih kan, latih nak tuluskan hati, latih nak membawa makmum, itu dah cerita ni. Dah buat dosa beli latih sampai kita dapat maqamat. Hal tu kita juga kata goyang sini, kita buat dosa ni, kita buat dosa. Itu hal tak tu. Berbanding orang lalai tu kan. Buat dosa makin buat dosa sampai tak ada dah hal lah. Kan duduk dalam fasik pula, kita lagi munafik, kita lagi kafir kan. Jadi itu dah. Ya, itu ya lagi. Kawan-kawan Zoom, sahabat kita dia dah memang buka mikrofon tu. Selalunya memang faham apa yang dalam sebab teman bulan ini sama tahu hati. Batin dia pun dah kosong daripada lintasan. Itu yang bagus pula. Tak tanya dah. Berbeza dengan kelas fiqh. Macam-macam soalan kalau boleh dia ustaz jawab. Dia cek, itu lebihan dia pun. Tak malu kau ustaz pula lagi. Jadi
Dalam mengaji kita dah ada semua. Ni macam mana? Sangat tu yang dalam masing-masing dalam mungkin dah pernah duduk dalam majlis ilmu, masjid, apa berbeza pada saat itu kan. Alhamdulillah dan lihat kita mengalami perubahan. Bukan kita nak kata apa ilmu tu tak. Tak bagus lah macam soalan itu semua sebahagian segelintir itu ada niat elok. Jadi kita belakang kalau ke depan buat calon nama ambil ni lah. Ya ambil gambar dulu macam mana? Boleh tolong. Boleh. Itu pada dulu je. Itu pada dulu ya. Kita ambil gambar sekejap. Terus sikit. Ada gambar. Ada gambar.